warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Tajuk kuliah kita hari ini ialah konsep kosmologi, iaitu berkait dengan penciptaan alam semesta. Objektif kuliah kita hari ini ialah pertama membincangkan definisi kosmologi menurut perspektif bahasa, sains dan Islam. Yang keduanya, membincangkan proses penciptaan alam semesta, pandangan awal kosmogoni menurut sains barat dan menurut Al-Quran. Dan yang ketiga, membincangkan matlamat penciptaan alam dan proses kehancuran alam semesta. Ya, menarik perbincangan kita hari ini, ya. Okey, sedikit pendahuluan kuliah kita hari ini. Seperti mana yang kita sedia maklumi bahawa proses kejadian alam ini merupakan satu persoalan yang sangat menarik, di mana orang sentiasa mengkaji, mencari sejak daripada zaman dulu hinggalah zaman ke hari inilah, di mana manusia ingin mendapatkan kepastian asal usul kejadian alam ini. Ya, bagaimana bermulanya alam ini? Kemudian timbul pula persoalan, apakah yang sedang berlaku kepada alam ini? Tak cukup setakat itu, timbul pula persoalan seterusnya, apakah kesudahan kepada alam ini? Allah SWT yang menciptakan alam ini tidak membiarkan manusia terpinga-pinga untuk mencari jawapannya, kerana Allah lah yang mencipta alam ini yang maha mengetahui, dan Allah juga mengetahui kelemahan hamba-Nya itu. Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita. Mungkin kita tidak akan dapat menemui jawapan kepada ketiga-tiga persoalan tadi. Bagaimana bermulanya alam ini? Apakah kesudahan alam ini? Dan apa yang sedang berlaku kepada alam ini? Maka dengan kerana itulah Allah Ta'ala telah memberitahu manusia akan jawapan bagaimana dan siapa yang menciptakan alam ini. Di mana jawapannya diterangkan dalam Al-Quran melalui Rasulnya, dengan Allah menyebutkan bahawa Dialah yang menciptakan alam semesta ini dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Seperti firman Allah yang mafhum dia, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya pada waktu dia menyatakan, jadilah, lalu terjadilah. Kun fayakun. Itu istilah ini di dalam Al-Quran, lafaznya dalam Al-Quran. Ya, kun fayakun. InsyaAllah nanti kita akan bertemu dengan lafaz-lafaz ini, dan kita akan mengetahui apakah maksud yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berkait dengan kejadian alam ini. Okey, dan di tangannya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alam ataupun kosmos ini? Kalau kita lihat definisi yang dikemukakan oleh para teologis, mereka mengatakan bahawa alam ini sebagai nama sesuatu yang dipakaikan kepada selain Allah, kerana ia mengajar kita mengenal adanya pencipta. Manakala para filsuf, mereka mendefinisikan bahawa alam ini sebagai kumpulan jauhar yang tersusun daripada benda dan bentuk yang ada di bumi dan di langit. Di mana alam ini juga dipakai dengan maksud dunia. Alam ini maksudnya dunia, iaitu merujuk kepada bumi dan segala yang ada padanya dan yang ada di langit. Iaitu bumi, bintang-bintang, cakrawala, tenaga-tenaga yang ada dan sebagainya lagi.
Dalam istilah Inggeris disebut sebagai universe. Ya, alam ini disebut sebagai universe ataupun kosmos. Ya. Universe atau kosmos. Tapi dalam Al-Quran, perkataan alam dibawa dalam bentuk plural, iaitu alamin, yang ada dua maksud. Maksud yang pertama ialah sekumpulan makhluk Tuhan yang berakal, yakni kita lah manusia. Yang keduanya sekumpulan makhluk yang memiliki sifat-sifat yang hampir dengan makhluk berakal. Jadi maksud yang kedua ini dikenali dengan istilah alam malaikat, alam jin dan alam tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak termasuklah alam batu-batan dan alam tanah-tanih. Kata alamin, lafaz alamin dalam Quran tidak merujuk kepada kosmos atau universe. Dia bukan merujuk kepada universe ataupun kosmos. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas al-alamin. Kita nak melihat maksud perkataan al-alamin dalam Al-Quran. Jadi perkataan al-alamin dalam ayat ini membawa maksud umat manusia. Jadi ayat ini bermaksud bahawa Allah melebihkan Bani Israel dari umat manusia lain dengan nikmat yang banyak. Antara nikmat yang diberikan kepada Bani Israel ialah terutusnya bilangan nabi-nabi yang ramai dalam kalangan mereka yang tidak berlaku kepada umat yang lain. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran 96, ayat 96 menyatakan yang mafhum dia, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi al-alamin. Maknanya rumah ibadat tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi al-alamin dalam Al-Quran itu merujuk kepada manusia. Begitu juga dalam surah Yusuf ayat yang ke-104 ayat yang 104 menyebut yang mafhumnya, dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka, yakni terhadap seruanmu itu tidak lain hanyalah peringatan bagi al-alamin. Zikru lil alamin, zikir lil alamin dalam ayat ini bermaksud peringatan kepada jin dan manusia. Tidak merujuk kepada alam dalam bentuk kosmos ataupun universe ini. Dan kalau kita lihat lagi perkataan alam itu dalam Quran, perkataan alam itu dibawa dengan ungkapan as-samawati wal ard wa ma bainahuma. Langit dan bumi dan segala isi yang ada antara keduanya. Umpamanya dalam surah Al-Maidah di mana Allah Taala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Mafhumnya kepunyaan Allah sahaja, kerajaan langit dan bumi serta segala apa yang ada antara keduanya. Begitu juga dalam surah Maryam di mana Allah Taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu. Rabb langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya, maka sembahlah dia.